para pendengar Malam Mistik. Kisah Kumantong disambung lagi pada malam ini. Kumantong membawa ke episod yang ke-13. Karya Harry Jas ataupun Larry Raphael. Kumantong 13. Malam itu hujan lebat dan petir guntur menari bersama. Mak Cik Pang sedang menjahit baju di ruang tamu utama kediaman rumah agam keluarga ternama Alit Syupuruk. Seperti malam-malam yang sudah, Mak Cik Pang selalunya akan melakukan hobi rutinnya selepas jam 9 malam, ketika semua orang sudah masuk tidur. Tetapi malam itu berlaku peristiwa ngeri yang hampir saja meragut nyawa pengasuh tua rumah keluarga Alit Syupuruk. Ketika Mak Cik Pang leka menjahit baju, dia tidak menyadari seorang anak laki-laki kecil berwarna biru sedang asyik memerhatikan dia dengan pandangan yang tajam dan mata yang penuh kebencian. Oleh kerana dibiarkan di luar halaman rumah, Kumantong itu merasa kesejukan apabila malam dan kepanasan apabila terik matahari di siang hari. Rasa geramnya kepada Mak Cik Pang yang mengarahkan patung itu disingkirkan ke halaman rumah memuncak. Sedang asyik dan leka menenun dan mengemas jahitan, Mak Cik Pang terkejut apabila piring hiasan berharga jatuh menyembam ke lantai dan pecah. Dia pingkas bangun dan cuba melihat koleksi piring apakah yang jatuh apabila tiba-tiba dia merasa kakinya seperti dihiris benda sejuk. Dan ketika dia melihat ke bawah, Mak Cik Pang tergamam apabila melihat kaki betisnya bercucuran darah pekat merah. Langsung dia memeriksa dan tertanya, kakinya luka akibat dihiris benda tajam. Dia kemudiannya terdengar suara budak ketawa mencicip-cicip nakal dan berlari ke arah sana dan sini sebelum lesak. Dengan sedaya upaya yang dia ada, dia cuba menjerit meminta tolong, namun kerana angin dan petir berdentum kuat, suaranya tidak jelas kedengaran. Dalam keadaan yang begitu payah, Mak Cik Pang bangkit dan berjalan terjingkit-jingkit menuju ke arah dapur untuk mengambil ubat yang diletakkan di laci almari dapur besar. Sewaktu dia cuba menekan swiss lampu dapur, Kumantong itu mendadak terbang dari arah hadapan dan mahu menerkam Mak Cik Pang yang kesakitan kaki akibat dihiris pisau pemotong sayur. Kumantong biru itu bergigi ikan hiu dengan mata bulat hitam dan senyuman yang mengerikan. Dalam keadaan ketakutan terkejut, Mak Cik Pang mencekik leher Kumantong itu dan melemparnya ke dinding dapur. Dia kemudian menjerit-jerit agar seseorang mendengarkannya, namun sia-sia.
Bunyi yang teramat bising kerana hujan petir menyebabkan suaranya tenggelam di telinga staf pekerja yang lain. Tolong! 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 Makcik Pang kemudiannya cuba berlari ke arah biliknya. Ketika dia menyedari kumantung itu sudah masuk melalui celahan pintu rumahnya, dia tersadung dan menjerit kesakitan yang teramat sangat. Kumantong yang memegang pisau tajam itu dengan lagak garang berjalan perlahan-lahan ke arah Makcik Pang. Belum sempat dia mengelar leher Makcik Pang, tiba-tiba dia jatuh dan mengerang kesakitan. Rupa-rupanya Tok Guru Long Sri Samanyuka sedang berlari di hadapan patung kumantong itu. Patung kumantong biru itu diikat dengan benang sutera sambil Tok Guru Sami membacakan mantra-mantra suci agar makhluk jahat itu tidak berupaya melakukan aksi gerakan jahat yang lain. Doa-doa sakti yang dibacakan dia amat menyakitkan kumantong jahat tersebut sampai-sampai membuatkan dia bergolek ke arah sana dan sini. Dengan rasa pedih dan kesakitan yang amat parah, dia bergolek meronta-ronta meminta agar dilepaskan daripada penangan sakti yang dibuat oleh Tok Guru. Makcik Pang diselamatkan oleh Sami muda mengikut Tok Guru Long Sri Samanyuka. Dan serentak itu, kesemua pembantu rumah bangun apabila mendengar kekecohan berlaku di ruang bawah rumah. Ramasyana mengangkat Makcik Pang dan memapahnya ke ruang tamu rumah. Darah yang mengalir pakat segera dibalutnya dengan kain agar tidak mengalir lagi. Makcik Pang yang histeria dan ketakutan memeluk Ramasyana dan meminta agar dia dilindungi kerana dia benar-benar teramat takut yang melampau. Menggeletar seluruh tubuh badannya. Di luar rumah, Tok Guru cuba untuk mengunci makhluk kumantong itu dengan beberapa lagi persiapan ritual yang dibuat. Ketika dia hampir siap berbuat demikian, berlakulah perkara yang tidak disangka-sangkakan sama sekali. Tiba-tiba, Tok Bomo Siratuk muncul di hadapan Tok Guru Samanyuka dan meminta dia menghentikan mantra-mantra Buddha itu. Tetapi Tok Guru enggan mendengar arahan Siratuk dan tetap meneruskan pembacaan sicap suci kitab sutra Buddha. Sekalian alam tiba-tiba berubah secara gaib dan kini Tok Guru Sri Samanyuka berada di alam maya. Apabila tiba-tiba Siratuk berubah menjadi ular kobra hitam legam dan berbadan raksasa, ular hitam itu cuba menyambar tubuh Tok Guru yang dalam keadaan pertapaan. Sebesar manapun hebat dan kuasanya Siratuk, namun serangan siluman ular kobra hitam dia langsung tidak mampu mengena pada tubuh Tok Guru Samanyuka. Tiba-tiba Tok Guru merasa perit, kendati dibukanya mata ular kobra itu memancar racun berbisa dan racun itu terkena pada kulit badannya.
Kulit Tok Guru Samanyuka memerah dan terkupas, dan Tok Guru terpaksa melepaskan pertapaan sila dia kerana merasa perit yang sengsara. Dia bingkas bangun dan menatang mata si Ratuk dalam imej ular kobra gargasi hitam. Setelah bertentangan mata, si Ratuk memberikan ancaman basar kepada Tok Guru dengan kata-kata hujat dan nista. Dengan angkuh dan penuh kesombongan, dia berkata, kematian bahkan tidak menghampiri dia. Bisa ular kobra hitam gargasi yang mengena pada kulit Tok Guru menjadi merah dan kulit atasnya menggelupas dan kering. Tok Guru Sri Samanyuka membuat corak tapak tangan seperti sembahyang dalam acara Buddha agama Thai dan meneruskan membaca kitab Sutra Buddha. Ular hitam kobra itu ketawa berdekah-dekah dengan nada mengejek Tok Guru Samanyuka. Dengan sombong, dia menjerit kepada Tok Guru, kamu tidak akan mampu menewaskan aku sekarang dan sampai bila-bila. Di alam maya, antara penuh grafik mereka berdua, ular hitam teramatlah berkuasa sakti yang luar biasa. Walaupun beberapa kali dihadang oleh Tok Guru, jelmaan ular siluman si Ratuk itu amat pelit sekali dikalahkan. Setiap kali api menyambar dari tubuh badannya Tok Guru, si Ratuk berjaya mengelak api-api sakti yang dilancarkan Tok Guru. Kelihatan di sana, Tok Guru amat kepayahan sekali membendung kuasa kasar sakti milik si Ratuk. Bertobatlah si Ratuk, masih ada peluang sekarang sebelum terlambat. Alam grafik lenyap serta-merta. Si Ratuk memandang siling bilik pemujaannya dan tersenyum sendirian. Dia tersenyum puas kerana baru saja mengajar seseorang sami tua yang cuba-cuba mengikat cucunya Sang Kumantong Biru. Tok Guru Long Sri Samanyuka bingkas bangun. Dia berjalan dengan tenang menuju ke arah sungai yang berdekatan dengan Wat. Ia berdoa dan perlahan-lahan menyelam masuk ke dasar sungai sebagai tanda upacara menyucikan diri. Jujur dikatakan, si Ratuk adalah petualang yang bukan calang-calang orangnya. Kita akan bersambung ke Kumantong 14 pada masa akan datang. Sekian daripada Harry Jas ataupun Larry Raphael. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.